Surah yang ke-48 iaitu surah Al-Fath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak Bersama Kalamullah. Kita akan membicarakan surah yang ke-48 iaitu surah Al-Fath, berarti kemenangan. Surah ini merupakan surah Madaniyah yang diturunkan setelah daripada hijrah pada tahun 6 Hijrah, setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, di dalam perjalanan pulang daripada Hudaibiyah ke Madinatul Munawwarah. Surah ini sebenarnya turun berdasarkan ataupun disebabkan satu peristiwa yang berlaku. Nabi SAW pada suatu hari bermimpi mengerjakan umrah. Dan apabila baginda bangkit, lalu baginda menyatakan hasrat ini kepada para sahabat baginda. Lalu baginda berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah umrah dengan sahabat seramai lebih kurang 1,400 orang tergantung riwayat. Kemudian apabila sampai di suatu tempat yang dipanggil sebagai Hudaibiyah, sekitar 22 kilometer daripada Mekah, baginda telah dihalang daripada memasuki kota Mekah. Baginda dengan para sahabat berpakaian ihram dengan niat untuk mengerjakan umrah dan membawa haiwan-haiwan ternakan yang diniatkan untuk disembelih beserta kelengkapan penyembelihan, bukan kelengkapan untuk berperang. Apabila sampai di tempat itu, baginda dan para sahabat dilarang ataupun dihalang daripada memasuki Mekah untuk mengerjakan umrah. Ini menyebabkan baginda terpaksa mengadakan suatu perjanjian dengan kaum musyrikin Quraisy yang disebut kemudian sebagai perjanjian Hudaibiyah. Ramai daripada para sahabat yang merasakan perjanjian ini agak berat sebelah. Antaranya ialah Sayyidina Umar Ibn Khattab merasa kecewa kerana pertama dihalang melakukan umrah, kedua perjanjian yang diikat itu seolah-olah berat sebelah. Jadi Allah Ta'ala menurunkan surah ini sebagai satu bentuk berita gembira kepada Nabi dan orang Islam bahawasanya ini sebenarnya adalah satu bentuk kemenangan. Bukanlah kemenangan Al-Fath di sini dimaksudkan dengan pembukaan kota Mekah, tetapi sebelum daripada itu, peristiwa sebelum daripada itu merujuk specifically kepada perjanjian yang dibuat ini, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Antara intipati perjanjian yang dilakukan, yang dimeterai oleh baginda Nabi SAW dan wakil Quraisy yang bernama Suhail ibn Amr, itu adalah yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Ini adalah satu bentuk syarat yang adil bagi kedua-dua belah pihak, kerana Nabi tidak dapat menyerang orang Quraisy dan orang Quraisy juga tidak dapat menyerang Nabi dan umat Islam selama 10 tahun. Waktu ini dapat difokuskan dengan perkara-perkara yang lebih besar, iaitu menyebarkan dakwah, establishkan kesepakatan di antara allies, di antara sekutu-sekutu dan sebagainya. Kemudian syarat yang kedua, penangguhan umrah. Jadi umat Islam mesti kembali ke Madinah pada tahun itu, yakni pada tahun sewaktu Nabi mengerjakan Nabi pergi itu. Kemudian datang balik setelah tahun hadapan selama 3 hari sahaja. Jadi para sahabat merasa ini adalah satu bentuk ketidakadilan kerana mereka sudah berpakaian ihram, nak mengerjakan umrah dan sudah lama meninggalkan Mekah. Setidaknya 6 tahun kalau yang ikut serta bersama Nabi itu, kerana ini berlaku pada 6 Hijrah. Yang ketiga, isu ekstradiksi orang Islam. Mana-mana orang kafir Quraisy dari Mekah yang lari ke Madinah memeluk Islam, maka orang ini harus dikembalikan kepada keluarga mereka. Kalau mereka lari tidak mendapatkan izin, harus dipulangkan. Jadi ini seolah-olah tidak memberi pembelaan kepada saudara Muslim yang baru. Ini adalah satu bentuk seolah-olah ketidakadilan kepada orang-orang Muslim pada ketika itu. Tetapi pada masa yang sama, kalau ada orang Madinah yang lari ke Mekah, orang Madinah yakni orang Islam yang murtad lari ke Mekah, mereka tidak perlu dikembalikan. Jadi hanya satu pihak sahaja yang mendapatkan keuntungan di sini. Yang keempat, penulisan teks perjanjian. Suhail, wakil Quraisy, Suhail ibn Amr menolak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim kerana pada mereka Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak dikenali siapakah Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi mereka meminta untuk menulis Bismikallahumma, tulislah dengan nama Allah. Begitu sahaja. Itulah yang diketahui oleh orang musyrikin pada ketika itu, dan juga menolak ditulisnya Muhammad Rasulullah. Tetapi sebaliknya diminta untuk tulis Muhammad bin Abdullah. Itu sahaja. Jadi ini satu bentuk pelecehan ataupun merendahkan martabat Nabi SAW. Sayyidina Ali tidak ingin melakukan perkara ini, lalu akhirnya dipadamkan oleh baginda Nabi SAW sendiri. Jadi kalau kita tengok apakah hikmah kemenangan yang sebenarnya yang dimaksudkan daripada surah ini. Yang pertama, pengiktirafan politik. Orang Quraisy itu seolah-olah telah mengiktiraf orang Madinah sebagai satu bentuk kerajaan yang sah, bukan lagi pemberontak. Kalau zaman sebelum ini, mana-mana orang Mekah yang masuk Islam itu dianggap sebagai pemberontak, bughat yang harus dibunuh, diseksa. Lihat saja apa yang berlaku kepada Bilal, kepada sahabat-sahabat Ammar bin Yasir dan sebanyak lagi orang-orang Islam, apa yang berlaku kepada mereka. Itu pandangan seorang yang lebih tinggi kepada yang rendah. Tetapi ini sekarang ni pandangan mereka sama rata. Maknanya mereka sanggup untuk menghantar wakil untuk bernegosiasi kerana melihat
melihat, oh mereka ini setaraf dengan kita. Orang Madinah itu sudah setaraf dengan orang Mekah. Itu satu bentuk periktilafan politik yang dilakukan oleh orang Quraisy secara tidak sedar. Yang kedua, ledakan dakwah. 10 tahun mereka tidak dapat menyerang orang Islam. Apa yang berlaku dalam 10 tahun ini? Fokus umat Islam beralih daripada berperang kepada dakwah. Lihat sahaja, selama tempoh 2 tahun sahaja berlaku daripada perjanjian Hudaybiyah ini, jumlah orang Islam yang masuk itu lebih ramai daripada tempoh masa Nabi menyebarkan dakwah selama 19 tahun. Pada masa ini juga masuknya orang-orang pemuka ataupun orang-orang hebat daripada Quraisy masuk Islam seperti Khalid ibn Walid dan juga Amr ibn al-As. Ini dua ini adalah panglima perang yang akhirnya kembali kepada Islam ataupun memeluk agama Islam pada tempoh ini. Setelah mana mereka melihat apa yang berlaku pada zaman ini. Kemudian yang ketiga, perjanjian memakan diri Quraisy. Syarat ekstradiksi orang Mekah yang lari harus dipulangkan ini memakan diri orang Quraisy. Kenapa? Kerana orang Mekah yang lari ke Madinah itu tidak dapat pergi ke Madinah kerana bimbang akan dikembalikan, tetapi sebaliknya mereka berada di tengah-tengah jalan. Yang mana akhirnya mereka ini mengganggu pedagang-pedagang Quraisy yang lalu lalang dan menjadi kumpulan gerila di laluan dagang, menyebabkan orang Quraisy sendiri yang meminta kepada Nabi untuk membatalkan klausa ini, membatalkan perjanjian ini ataupun syarat ini dibatalkan. Yang keempat, laluan ke Fathu Makkah. Sebenarnya ini adalah satu bentuk persiapan untuk kepada pembukaan kota Mekah yang berlaku setelah 2 tahun kemudian, disebabkan oleh pelanggaran janji daripada orang Quraisy. Orang Quraisy itu mereka menyerang sekutu Islam iaitu Bani Quraidah kalau saya tak salah, menyebabkan syarat itu terbatal kerana mereka melanggar syarat gencatan senjata yang dilakukan ataupun yang telah dimeterai pada perjanjian Hudaybiyah itu tadi. Lalu inilah antara benda yang peristiwa besar ataupun penting yang disebutkan ataupun yang diisyaratkan di dalam surah Al-Fath ini. Selain itu, Allah Ta'ala juga menyebutkan di dalam surah Al-Fath ini berita keampunan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa Nabi sebelum dan selepas. Begitu juga dengan orang-orang Muslim, para sahabat. Begitu juga pujian kepada orang yang melakukan bai'atul ridwan yang berlaku di bawah pokok di Hudaybiyah untuk mati syahid dalam mempertahankan Islam dan mempertahankan baginda Nabi SAW. Begitu juga Allah Ta'ala juga menceritakan dalam surah ini bagaimanakah cara untuk mengenali ataupun menyebutkan sikap orang munafik, orang Badui yang masuk Islam di Madinah, tetapi apabila diminta oleh Nabi untuk ikut serta berperang dan ikut serta dalam umrah, mereka mengatakan kami sibuk menjaga harta. Kalau kami pergi dan kami mati, siapakah yang akan menjaga ahli keluarga kami dan haiwan-haiwan peternakan kami? Ini semua adalah orang-orang munafik yang akhirnya bila Nabi kembali, mereka menolak itu kerana mereka menyangka Nabi ni akan mati nanti. Orang Islam ni akan hancur. Kami tak nak ikut hancur bersama mereka. Lalu kami hadir di sini. Tetapi akhirnya apabila Nabi kembali, mereka memberikan alasan-alasan yang pelbagai, kami sakit dan seumpamanya, menunjukkan ini adalah bukti mereka ini adalah orang munafik. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan ciri umat Nabi Muhammad yang hebat ataupun yang benar ataupun menggambarkan mukmin yang benar-benar sejati itu bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir yang memusuhi agama Islam, tegas terhadap mereka, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara sesama muslim. Ini sepatutnya menjadi teras dalam kehidupan kita. Jangan kita berlembik tengkuk ataupun berlembut lidah bersama dengan orang kafir, tetapi sesama orang Islam bertikam lidah, bergaduh, berbalah dan seumpamanya. Begitu juga orang mukmin yang sejati itu rajin beribadah, rajin rukuk dan sujud, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan wajah mereka simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muka mereka, wajah mereka itu berseri-seri dengan tanda kesolehan. Ini adalah antara intipati daripada surah Al-Fath ini. Mudah-mudahan surah ini memberi sedikit sebanyak iktibar kepada kita agar kita tidak mudah mengeluh dengan satu perkara yang berlaku, tetapi sebaliknya melihat apakah yang akan berlaku, hikmah daripada perkara yang berlaku kepada kita. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.